Saya buat semua ni sebab saya tak nak ada benda buruk jadi dekat anak saya. Sebab kau akan telan api neraka sebab makan harta anak yatim. Pada video ini, admin akan kongsi sinopsis drama Dendam Seorang Mentua episod 31 yang akan tayang minggu depan. Langit biru yang cerah dengan gumpalan awan putih yang berarak tenang pada tengah hari itu seolah-olah menyembunyikan ribut intrik yang sedang bergelora di dalam sebuah rumah agam. Di ruang tamu bergaya klasik itu, suasana terasa begitu tegang. Sofa-sofa mewah bernuansa perak dan biru muda yang mengelilingi meja kaca panjang menjadi saksi bisu kepada perhimpunan mereka yang bakal mendengar pembacaan satu surat wasiat. Karl, yang kelihatan kemas dengan jaket hitam dan baju tee kuning di dalamnya, akhirnya memutuskan untuk memecahkan kesunyian yang menyeksakan itu. Dengan nada dingin dan pandangan mata yang tajam menyapu sekeliling ruang, Karl memberikan isyarat bahawa pembacaan wasiat boleh dimulakan. Tepat di hadapannya, seorang peguam kanan berkepala botak membuka sebuah sampul surat coklat besar dengan penuh tertib. Di sofa lain, Harlina duduk dengan pandangan yang sarat, dengan keinginan untuk menang, manakala suaminya, Haris, hanya mampu membisu kaku di sisinya. Sementara itu, Sofia yang mengenakan kardigan kuning pastel memilih untuk terus menundukkan kepala. Di sebalik wajah polosnya yang kelihatan tertekan, tiada siapa yang mengetahui bahawa Sofia baru sahaja melakukan satu pertaruhan besar yang amat berani. Selepas membetulkan posisi duduknya, peguam itu mula membacakan dokumen perundangan tersebut dengan suara yang berat. Surat itu menyatakan bahawa Datuk Muzaffar bin Alauddin menyerahkan keseluruhan harta yang didaftarkan atas namanya kepada Harlina binti Malik. Kata-kata itu serta-merta membuatkan seluruh isi rumah terpaku. Haris benar-benar terkejut apabila seluruh harta ayahnya jatuh ke tangan isterinya sendiri. Harlina turut tersentak seketika sebelum cita-cita dan ketamakannya mula membuak-buak. Namun reaksi yang paling tidak diduga datang daripada Sofia. Apabila mendengar bahawa namanya mahupun nama anaknya langsung tidak disebut, dia sebaliknya menundukkan kepala lebih dalam sambil mengukir senyuman nipis, senyuman lega yang tersembunyi. Sofia sengaja memalsukan surat wasiat itu atas nama Harlina. Dia sanggup kehilangan segala harta demi satu perkara yang jauh lebih berharga, yaitu memastikan bayi kecilnya tidak lagi disakiti oleh Harlina yang kejam. Rancangan Sofia berjalan lancar, namun badai dalam hidupnya tidak serta-merta reda. Beberapa ketika kemudian, di sebuah koridor rumah yang sunyi, Sofia berdiri sambil mendakap erat bayi kecilnya yang sedang lena. Air matanya hampir tumpah ketika dia memandang Karl. Dengan suara yang amat bergetar, Sofia meyakinkan dirinya di hadapan Karl bahawa perjuangannya masih belum berakhir dan segala keputusan nekat ini diambil semata-mata demi keselamatan anaknya daripada ancaman orang yang berniat jahat. Sofia amat mengetahui bahawa menyerahkan seluruh harta itu kepada Harlina adalah satu-satunya cara untuk membuat wanita licik tersebut menjauhkan diri daripada anak yang disangkanya darah dagingnya sendiri itu. Mendengar pengakuan itu, Karl hanya mampu memandang Sofia dengan rasa simpati yang mendalam, bercampur kekaguman terhadap pengorbanan besar seorang ibu. Sementara itu, di kediaman mereka, kemenangan segera yang diperoleh Harlina ternyata tidak membawa ketenangan. Haris mula berasa amat tertekan dengan segala keputusan yang terkandung dalam surat wasiat tersebut. Di satu sudut ruang, Haris tidak lagi mampu menahan rasa kecewa dan marah yang sekian lama terpendam. Dengan mata yang merah, dia mengangkat kedua-dua tangannya di hadapan Harlina, lalu meluahkan seluruh rasa kecewa, marah dan keletihan yang membebani jiwanya. Namun, Harlina yang sudah dikuasai sepenuhnya oleh ego dan ketamakan langsung tidak mempedulikannya. Dia segera membalas dengan herdikan yang tidak kurang kuatnya, melarang Haris melepaskan kemarahan atau kebencian terhadap arwah ayahnya kepada dirinya. Harlina menyuruh suaminya diam.
Baginya tiada ruang untuk sebarang kelemahan ketika dia telah berjaya menggenggam seluruh kekayaan Datuk Muzaffar di tangannya. Di sebuah kafe yang tenang berlatar belakangkan dedaunan hijau, Carl mengadakan pertemuan rahsia dengan Sofia. Carl memandang Sofia dengan serius, sambil merangka strategi untuk menjatuhkan Harlina. Carl memberi amaran kepada Sofia dengan menggunakan analogi bahawa musuh mereka itu ibarat seekor ular licik yang pandai membelit mangsanya. Namun begitu, Carl turut memberikan pandangan yang optimis bahawa ular yang licik belum tentu bijaksana. Carl amat yakin bahawa dalam kelicikannya, Harlina pasti akan melakukan kesilapan dan mendedahkan kelemahannya sendiri. Tiara tidak mampu berdiam diri melihat kakaknya dan anak saudaranya tidak memperoleh walau sedikit pun harta pusaka tersebut. Pada suatu malam, Tiara akhirnya memutuskan untuk bersemuka dengan Harlina di rumahnya tanpa pengetahuan Sofia. Tiara memandang Harlina dengan mata yang menyala, penuh keberanian dan kebencian yang mendalam. Sebagai seorang adik, dia meluahkan seluruh kemarahannya terhadap penderitaan yang terpaksa ditanggung oleh Sofia dengan menampar Harlina dan menjerit menyuruh wanita itu menikmati sepuas-puasnya wang haram tersebut. Harlina tergamam, malah air mata mula mengalir di pipinya akibat terkejut kerana diserang secara terbuka. Namun Tiara masih belum selesai meluahkan kemarahannya. Dia kemudian melemparkan kata-kata yang menikam terus ke dalam hati Harlina, bahawa suatu hari nanti wanita itu akan menelan api neraka kerana memakan harta anak yatim.